Okey. So kalau line slow awak terkeluar tak apalah kalau awak dah cuba berkali-kali, awak tengok rakaman cikgu lah deh. Dan yang kelas-kelas sebelum ni cikgu dah masukkan dalam YouTube. Kalau cikgu tak share link dalam kelas pun awak buka je awak buka je YouTube cikgu. Okey, sekejap cikgu cari slide. Okey, nampak tak slide cikgu, Syasha? Syasha nampak slide cikgu? Nampak. Nampak, okey. Eddie nampak slide cikgu? Eddie, nampak slide cikgu tak? Eddie gimana ni? Wana 15 nampak slide cikgu tak? Nampak cikgu. Okey, kalau nampak cikgu teruskan saja deh. Kalau tak nampak bagi tahu Okey, so kita tengok soalan yang 26 malam ni. Kita start dengan 26 Traya Terengganu. Antara sampel air berikut yang manakah akan menyah warnakan larutan metilina biru? Maknanya larutan tu memang berwarna biru dalam masa yang paling singkat. Okey, ini ialah eksperimen air, kita nak uji mana air yang paling kotor lah. Okey, kita baca nota sikit. Pelunturan warna metilina biru, maknanya warna dia memang warna biru deh. Okey, sekiranya warna biru, warna metilina tu sangat cepat. Okey, kalau warna metilina biru yang berwarna biru tu luntur sangat cepat, maka ia menunjukkan kandungan oksigen dalam sampel air tersebut adalah sedikit. Cikgu ulang sekali lagi, kalau warna metilina biru luntur, warna biru tu luntur, sangat cepat. Awak masuk je metilina biru, dia pun hilang terus. Okey, maknanya kandungan oksigen dalam air itu sangat sedikit. Kenapa oksigen sangat sedikit? Kerana sampel air itu sangat tercemar. Dan kenapa dia tercemar? Sebab ada banyak bahan organik. Bahan organik itu ke apa? Bahan organik ni mungkin tahi, tinja, mungkin baja, mungkin buah-buah apa ni sisa-sisa dapur yang masuk dalam air. Jadi oksigen dalam air kurang. Kenapa? Sebab bahan-bahan organik tu bila dia banyak, dia akan menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma pengurai. Dia akan menggalakkan pembiakan bakteria. Jadi bakteria tu dia guna banyak oksigen. Jadi bila bakteria tu guna banyak oksigen, maka kandungan oksigen dalam air pun sedikit. Jadi bila kita test, kita buat ujian dengan warna metilina biru, biru metilina tu luntur dengan cepat. Menunjukkan oksigen tak ada dah dalam air. Kenapa oksigen tak ada? Sebab ada banyak bakteria dalam air yang menggunakan oksigen. Sebab dia membiak banyak-banyak, jadi dia pakat berebut nak guna oksigen. Jadi bila macam tu, maka nilai BOD air adalah tinggi. So senang cakap dia songsang lah. Kalau BOD tinggi, maknanya oksigen rendah. Ingat dia songsang. Dia songsang. BOD tinggi, oksigen rendah. Oksigen rendah sebab apa? Sebab banyak bakteria dalam itu. Sebab apa bakteria banyak? Air kotor. Bakteria banyak maknanya air kotor. So untuk soalan ni, awak susunglah. Jadi daripada air suling, air pai, air longkang, air hujan, maka air longkang lah yang luntur paling cepat. Okey, diikuti oleh air hujan, air pai, air suling. So kalau kita tengok sini, air hujan tak akan ni lah. Air pai tak akan luntur, air suling lagilah tak akan luntur. So jawapan dia C lah. Okey, air longkang. Okey. Yang kedua, soalan 27.
penipisan lapisan ozon disebabkan oleh gas art. So minggu lepas kan kita dah buat soalan esei kan? Okey, penipisan lapisan ozon disebabkan oleh gas art. Apakah gas art? So cikgu dah bagi tahu awak gas art ialah gas CFC. Okey, yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. CFC ni ke apa? Chlorofluorokarbon. So jadilah CFC. Klorin, C, fluoro, F, karbon, C. Jadi CFC ni dia ada dalam penyaman udara, okey, ada dalam peti sejuk, ada dalam aerosol, ada dalam ejen pembusa dalam pembuatan stirobusa. Okey. Jadi kalau awak tengok sini, cuba awak cek deh. A, karbon dioksida ni. Karbon dioksida penyebab kesan rumah hijau deh. Kalau karbon dioksida kesan rumah hijau bila banyak-banyak dia akan jadi pemanasan global. So sama je lah kesan rumah hijau pemanasan global sama. Kalau sulfur dioxide, so dia jadi hujan asid. Okay, dia mesti so dengan no. Sulfur dioksida dan no tu oksida nitrogen. Sono. Cikgu suka panggil dia sono. Sulfur dioksida dan oksida nitrogen. Hujan asid. Okay, kalau CFC, okay, penipisan lapisan ozon. Ni cikgu HCFC, hydrochlorofluorokarbon ni ialah, awak ingat tak baru ni cikgu kata, sekarang ni kita galakkan penggunaan HCFC ni, iaitu kita tukarkan CFC kepada HCFC, iaitu hydro, air lah maknanya, hydrochlorofluorokarbon. Maknanya gas ni akan, silap ejaan deh, gas ni akan terurai dalam atmosfera. Bila dia kena karbon tu, dia kena sinaran matahari, dia akan jadi terurai dalam atmosfera dan dia akan kembali dalam bentuk air hujan. Maknanya dia tidak akan menyebabkan terbentuknya klorin tu. Awak ingat tak yang CFC baru ni cikgu ada ajar kan, bila dia terkena pancaran cahaya matahari dia akan pecah, dia jadi klorin. Dan klorin ni akan jadi bergabung pula dengan oksigen di udara, bergabung dengan air, jadi lagi banyak. Dia akan jadi macam beranuk-beranuk. Klorin tu lagi banyak. Jadi selagi klorin tu ada, dia akan memusnahkan ozon lah. Jadi tak apa, kalau dah tukar jadi HCFC, dia jadi air. Dia jadi hydro, air. So dia akan kembali dalam bentuk air hujan dan dia tidak akan memusnahkan atmosfera kita. So jawapan dia C lah, chlorofluorokarbon. Okay. Yang bawah ni saja je, eutrofikasi ni baja deh. So mestilah penyebab dia ialah baja. Baja nitrat dan fosfat. Okey. Soalan 28. Rajah 15 menunjukkan satu fenomena alam sekitar. Jadi kalau awak tengok sini, dia direct masuk ni matahari. Direct terus masuk. Okey. Lepas tu, direct terus masuk. Dan yang ni dia dipantulkan balik. Masuk tapi dipantulkan balik. Tetapi ada setengah tu nak balik tapi tak boleh. Nampak tak anak panah ni? Dia nak balik dah, nak keluar ke atmosfera tapi dia tak boleh nak keluar, so dia dipantulkan semula ke bumi. Okay. Dan ada yang, okay. Jadi kenapa dia tak boleh balik tu sebab macam ada satu lapisan tebal dekat sini. Dia tak boleh balik sebab ada satu lapisan tebal. Okey, jadi kalau awak tengok di sini, cikgu dah buat nota. Okey, awak tengok pancaran cahaya matahari memasuki atmosfera bumi. Okey, yang kita dapat sekarang ni sebab cahaya matahari memasuki atmosfera bumi. Jadi daripada 100% cahaya matahari yang masuk ke kita tu, kebanyakan pancaran cahaya matahari diserap oleh bumi. Dan yang kita dapat tu bukan 100% deh. 100% sebenarnya masuk tapi ada bahagian dia lagi. Okey, sekejap deh. Yang ni sebahagian, yang ni sebahagian. Maksud cikgu daripada 100% tu ada yang diserap oleh bumi dan inilah yang digunakan untuk memanaskan permukaan bumi dan laut. Tapi ada sebahagian lagi, okey, dipantulkan semula ke angkasa lepas. Faham ke tak? Maksud cikgu daripada 100% tu maybe 50%,
kita terima untuk panaskan bumi, panaskan air laut untuk kita guna, okay? Manakala 50% lagi, 50% lagi, dia memang masuk tapi dipantulkan semula. Maknanya 100% yang kita dapat tu tak guna berhabis ke kita deh. Sebab dia dipantulkan semula ke angkasa lepas. Okay. Tenaga haba yang dipantulkan oleh permukaan bumi ke angkasa merupakan sinar inframerah. Okey, yang dipantulkan balik semula tu, yang cikgu kata masuk tapi dipantul balik, balik semula ke angkasa tu dalam bentuk sinar inframerah. Okey, tetapi dia kata namun sebahagian besar daripada tenaga haba ini tidak terlepas dari atmosfera. Dia nak balik. Nampak tak? Dia nak balik ke angkasa sebagai sinar inframerah. Tetapi dia tak boleh nak pergi. Dia tak boleh nak keluar daripada bumi. Okey, sebab apa? Sebab dia telah diserap dan diperangkap oleh gas rumah hijau. Faham ke macam ni? Okey, katakan contoh deh. Daripada 100 tadi, masuk terus ke bumi kita guna. Okey, guna untuk apa? Untuk memanaskan bumi, guna untuk memanaskan laut. Okey. Sebahagian lagi masuk tapi dia nak balik. Cuma bila dia nak balik tu dia sekat, dia tersekat. Dan sepatutnya dia balik dalam bentuk sinar inframerah. Tapi bila dia nak balik, dia terperangkap oleh gas rumah hijau. Gas rumah hijau ni apa? Karbon dioksida, CFC, metana, nitrous oksida dan wap air. So awak boleh ingat karbon dioksida cukup dah. Okay, dia terperangkap disebabkan oleh gas rumah hijau. Dia tak boleh nak balik. So bila dia tak boleh nak balik, dia dipantulkan semula ke bumi balik. Menyebabkan atmosfera kita menjadi panas. Dia tak boleh nak balik. Sepatut dia nak balik dah ke angkasa. Tapi dia tak boleh balik, so dia dipantulkan semula ke kita semula lah. So kita dapat balik cahaya tu, jadi kita jadi panas. Okay? Dan peningkatan gas rumah hijau iaitu karbon dioksida tadi menyebabkan lebih banyak pancaran dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap di atmosfera dan menaikkan suhu bumi. So bila naik suhu bumi, kita pakai pula penghawa dingin jadi pula penipisan lapisan ozon. So maknanya masalah kita ni tak habis-habis. Boleh? Okay, jadi apakah fenomena tersebut? Hati-hati jangan awak pilih penipisan lapisan ozon deh. Awak kena pilih jawapan C. Beza apa? Awak kena tengok gambar ni. Kalau dia tunjuk gambar penghawa dingin, gambar tin aerosol apa semua tu, awak boleh pilih penipisan lapisan ozon. Tapi kalau awak tengok, ni kilang ni. Gambar pokok, kilang membebaskan gas karbon dioksida. Jadi awak ambil jawapan paling tepat iaitu pemanasan global, kesan rumah hijau. Okey? Okay, soalan 29. Rajah 18 menunjukkan sebahagian daripada salur darah manusia. Okay, tengok hati-hatilah deh. Kadang-kadang gambar ni dia suka tukar. Kadang-kadang duk alik ni arteri. Okay, so awak tengok gambar anak panah. Okay, anak panah masuk. Maknanya ini ialah arteri. Okay, ini memang tetap kapilari. Dan kemudian darah nak keluar. So kalau keluar ialah vena. Hati-hati deh. Cikgu pesan dulu lagi. Sebab hari tu soalan form 4, arteri duk alik ni. Pelajar habis jawab salah. Okay, tengok anak panah. Yang penting tengok anak panah. Okay, manakah ciri bagi salur darah X? So X ni ialah arteri. So hanya tengok pada arteri. Okay, dia kata kehadiran injap, dinding otot tebal mengangkut darah terdioksigen, darah mengalir di bawah tekanan rendah. Okay, so kita tengok pilihan dulu. Okay, arteri ni dinding dia kena tebal. Okay, dinding dia kena tebal dan banyak berotot tetapi elastik. Kenapa dia kena dinding tebal dan berotot? Sebab dia nak menahan tekanan darah yang tinggi. Dia nak tahan tekanan darah yang tinggi. Kenapa dia nak tahan tekanan darah yang tinggi? Sebab fungsi dia mengangkut darah dari jantung. Maknanya dari jantung, darah banyak. Dari jantung, jantung mengepam ni tekanan tinggi. So bila darah dari jantung nak masuk dengan banyak, dengan tekanan daripada jantung, maka
Ditambah pula memang lumen dia kecil. Bukan sempit dia. Kalau sempit tu dia bermasalah. Lumen dia memang kecil. Sebila lumen kecil, darah nak masuk banyak, maka wujudlah tekanan darah yang tinggi. Maka wujudlah tekanan yang tinggi sebab darah daripada jantung. Pam, 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 nak masuk, nak masuk, nak masuk. Sedangkan lumen tu kecil, maka sebab itulah arteri mesti ada dinding tebal dan berotot. Sebab dia nak tahan tekanan yang tinggi tu. Sebab apa cikgu dia nak tahan tekanan yang tinggi? Sebab darah tu datang daripada jantung. Darah datang daripada jantung, tekanan yang tinggi. Kenapa dia perlu tekanan darah yang tinggi? Sebab dari jantung dia nak hantar ke seluruh badan. Okey, sebab dia nak edar darah dari jantung ke seluruh badan. Jadi dia kena ada tekanan yang tinggi. Okey, dan disebabkan dia ni tekanan yang sangat tinggi, maka dia tak perlu injap. Sebab apa? Sebab awak bayang deh, tekanan sangat tinggi. So bila dia tolak darah, dia terus pergi. Dia tak akan ada darah yang undur balik. Sebab tekanan tinggi tolak sekali je. Okey, jadi fungsi dia mengangkut darah beroksigen. Kecuali, ingat yang ni, kecuali arteri pulmonari. Sebab arteri pulmonari ni membawa darah kurang, oksigen pergi ke paru. Okay, jadi manakah ciri bagi salur darah X? So, kita terima jawapan B sebab dinding berotot tebal untuk menahan tekanan darah yang tinggi. Kenapa tekanan darah tinggi? Sebab dia nak mengangkut darah dari jantung ditambah pula lumen dia kecil. Okay, untuk kalau kita tengok A tu vena, C vena, D vena. So B lah jawapan dia. Boleh dah? Okay, soalan 30. Rajah 19 menunjukkan persekitaran dalaman. Ingat tak cikgu ada jawab persekitaran dalaman ni merujuk kepada bendalai di dalam badan. Persekitaran dalaman ni merujuk kepada bendalai di dalam badan. Apa dia bendalai dalam badan kita? So kalau awak tengok sini, A ni darah. Okay, A ni darah. Okay, sebab duduk dalam salur darah. Darah tu bendalai kita lah. Dalai badan kita, persekitaran dalam. Okay, B ni bendalai tisu atau bendalai interstis. Okay, dan D bendalai limfa. C tu apa cikgu? C tu hanyalah sel badan. Okey, so nampak tak? B tu dia duduk di luar sel badan, so nama dia bendalir tisu atau bendalir sel. Bendalir interstis. Ya belakang nama dia. Okey, D bendalir limfa. Okey, sekarang dia tanya bahagian manakah yang berlabel A, B, C dan D mengandungi kepekatan asid lemak dan glycerol tinggi. Oh, senang dia. Tak payah mikir. Cikgu ajar dah. Okey, L untuk L. Laktil lemak. Tidak laktil tu nanti dia bersambung dengan salur limfa. Jadi apa yang mengalir dalam limfa ialah bahan-bahan berlemak. Tengok ni. Nutrien, terutama lemak dan bahan larut lemak. Dia ada hormon, ada enzim, ada bahan buangan, ada gas respirasi, ada leukosit, jenis limfosit, paling banyak antibody. Awak ingat tak cerita yang ni? Ni, yang tadi lah. Yang semua tu darah. Masuk melalui arteri. Bila sampai dekat sini dia jumpa diameter kapilari yang lebih kecil menyebabkan dia terturas keluar. Bila dia terturas keluar, dia jadi bendalai tisu. Yang tak boleh keluar ialah eritrosit, protein plasma dan platelet. Sebab itulah kalau awak tengok dalam darah ni dia ada protein plasma, dia ada eritrosit, dia ada platelet, dia ada nutrien, dia ada hormon, dia ada enzim, dia ada bahan buangan, dia ada gas respirasi, dia ada leukosit. Maksudnya darah yang masuk ni ada belakang benda. Semua ada. Dia ada belakang. Protein plasma, eritrosit, nutrien semua ada. Tetapi bila sampai dekat sini dia terturas keluar kerana tekanan hidrostatik tinggi, dia terturas keluar, dia cuma ada benda ni saja. Jadilah dia bendalai tisu. Dia ada apa? Dia ada nutrien, okay, sama kan? Dia ada nutrien, dia ada hormon, dia ada enzim, dia ada bahan buangan, dia ada gas respirasi, dia ada leukosit. Gapo dia tak ada? Dia tak ada protein plasma, eritrosit, platelet kerana tiga-tiga ni bersaiz besar. Okey, tiga-tiga tu bersaiz besar, dia kekal di dalam darah. Dia kekal berada sebagai darah. Manakala yang ni, semua yang ni menjadi bendalai
tissue. Okay, lepas tahu ingat tak pula, dekat sini, dekat hujung ni, 90% bendalai tisu masuk balik. 90% bendalai tisu masuk balik dalam darah, jadi darah semula. Okay, dia masuk balik, jadi darah semula. Manakala 10% lagi, dia tak nak masuk. Dia tak nak masuk dan dia masuk dalam kapilari limfa. Jadilah limfa. Okay, 10% lagi dia tak nak masuk. Dia nak masuk dalam kapilari limfa ni. So jadi dah limfa. Jadi limfa-limfa ni apa cikgu ajar dah. Limfa ni lemak. Jadi dia ada asid lemak dan glycerol. Lepas tu dia ada benda yang sama dengan bendalai tisu sebab dia berasal dari bendalai tisu. Dia berasal dari bendalai tisu dah. So senang cakap, bendalai tisu ke limfa ke sebenarnya dia berasal daripada darah belaka. So jawapan dia D. Okey, jawapan dia D dalam limfa. Ingat, limfa lemak, laktil. Adik-beradik belaka tu, lemak belaka. Okey, kemudian 31. Rajah 20 menunjukkan pergerakan air dalam xylem. Okey, apakah P dan Q? So kena tengok molek. P dan Q. Okey. Cikgu tengok, cikgu banyak sangat salah ejaan dia. So nanti cikgu hantar ke awak, cikgu akan baikilah deh. Sebab cikgu type tu cikgu cepat sangat. Okey, jadi sebelum cikgu pergi kepada jawapan, pergerakan air dalam xylem ni dia bermula daripada akar lagi deh. Dia bermula daripada akar pergi ke daun. Okey. Daripada akar pergi ke daun sebab akar ambil air. Okey, pergi ke batang, batang hantar ke daun. Okey, jadi bermula dekat akar. Okey, dia panggil transpirasi ni, pergerakan air daripada nak pergi ke daun. Di akar kita panggil tekanan akar dulu. Nanti awak baca balik lah, cikgu tak masukkan sepenuhnya nota ni deh. Awak baca balik transpirasi. Okey, jadi dekat kawasan akar ni kita panggil tekanan akar. Okey, kemudian dekat kawasan batang ni pula kita panggil tindakan kapilari. Okey, kenapa kita panggil tindakan kapilari? Sebab dia melibatkan daya lekatan dan daya lekitan. Okey, melibatkan daya lekatan dan daya lekitan yang membolehkan air memasuki dan bergerak di sepanjang ruang sempit. Awak nampak tak dia nak gerak ni sepanjang ruang sempit ni. So dia kena ada daya lekit dan daya lekat. Okey, molekul air melekat antara molekul air kita panggil daya lekit. Kalau awak ingat cikgu ada ajar awak, kalau lekit awak dah nampak tak perkataan I ni, huruf I. Lekit ada huruf I. So awak ingat macam ni, ada huruf I maknanya air dengan air. So aku tengok Raja, mana air dengan air? Kalau cikgu tengok macam ni, oh ni air, ni air. So dia melekit sesama dia. Awak faham ke? Dia melekit sesama dia. Air dengan air. Yang nekat dua tu. Air dengan air. So, daya lekitan. Kalau air melekat pada dinding, nampak tak? Air. Tapi dia melekat dekat dinding ni, kita panggil lekat. Lekat. Tidak awak, kalau awak suka panggil, nekat dah benda tu. Nekat. Maknanya, air dengan dinding. Kalau air dengan air, awak ingat lekitan. Sebab ada huruf I tengah tu. Okey, daya lekitan. Jadi, daya lekatan dan daya lekitan menyebabkan wujudnya tindakan kapilari, menyebabkan air pun bolehlah bergerak di sepanjang xylem. Okey, jadi kedua-dua daya lekit dan daya lekat menghasilkan satu daya yang cukup kuat untuk menyokong turus air dalam salur xylem supaya tidak terputus. Jadi air ni dia tak akan putus lah. Ada seumur bergerak dalam xylem. Bergerak dalam xylem dalam batang pokok. Sebab apa? Sebab ada daya lekit lekat mewujudkan tindakan kapilari. Sampailah dia daripada daun nak pergi ke batang, dia ada tindakan transpirasi. Jadi maksud cikgu macam ni. Transpirasi berlaku dekat akar, tekanan akar. Dekat batang, tindakan kapilari. Dekat nak pergi naik ke daun tu, tarik
menyebabkan transpirasi. So jawapan dia apakah P dan Q? Kalau kita tengok Q air dengan air, lekik. P lekat. So jawapan dia A lah. Betul tak? Q ni air dengan air, lekik. Ada huruf I. P air dengan dinding, lekat. So jawapan dia A. Okey, 32. Bagaimanakah merokok boleh menyebabkan serangan jantung? Okey, bagaimanakah merokok boleh menyebabkan serangan jantung? So, awak dah belajar itu dalam slide sebelum ni. Dalam rokok ada nikotin kan? Dalam rokok ada nikotin. Nikotin ni ialah sejenis dadah stimulan atau dadah perangsang yang akan merangsang meningkat belaka. Dia akan meningkat. Meningkat ke apa? Meningkatkan denyutan jantung. Jadi menyebabkan dia akan mengecut salur darah. Okay, dia ada dua benda dia buat. Okay, dia akan menyebabkan jantung mengepam lebih cepat. Okay, lagi dia mengecutkan salur darah. Dah lah jantung tu mengepam cepat. Lepas tu dia mengecut pula salur darah. Jadi bila mengecut salur darah, darah pakak nak masuk belaka. So wujudlah tekanan tinggi. Tekanan darah yang tinggi. Selain daripada tu, nikotin ni dia ada sejenis dadah yang menyebabkan ketagihan merokok. Okay, jadi yang ni cikgu cari dalam KKM sendirilah. Dia kata bahaya nikotin dalam asap rokok menambahkan risiko penyakit berbahaya dan menyebabkan 10 hingga 12% dari kematian di Malaysia. Merupakan salah satu penyakit yang dikaitkan dengan stroke. Stroke kan pecah ni. Pecah salur darah arteri karotik tu nak pergi ke otak. Stroke disebabkan oleh salur darah tersumbat dekat otak. So salur darah yang tersumbat tu kita panggil arteri karotik. Kerosakan ini disebabkan oleh kesan nikotin yang menjadikan salur darah jadi tebal dan sempit. Sempit tadilah cik kata dia mengecutkan salur darah. So tukar, wujudlah tekanan darah tinggi. Jadi mana jawapan dia? Jawapan dia A. Pembebasan nikotin meningkatkan pembekuan darah. Cikgu buat apa kait dengan pembekuan darah? Bila darah nak masuk tetapi laluan sempit, darah tak boleh nak masuk, dia akan berhenti di situ dan menyebabkan membeku di situ. Bila dia beku situ tu yang jadi salur darah dekat nak pergi ke otak sumbat. So bila tersumbat dekat kerana darah beku, jadilah stroke. Kalau awak kata kenapa tak ambil C? C ni dia tak ada kaitan lah. Dia kalau dalam asap rokok biasanya karbon monoksida. Okay. Okay, soalan 33. Rajah 21 menunjukkan keratan rentas bagi batang dikotiliden. Ingat awak kena bezakan mana gambar batang, mana gambar akar. Awak kena ingat yang cikgu ada yang awak buat batang saderi. So rupa dia macam ni. Okay, bila kita potong, okay, so gambar macam ni, batang saderi. So kalau awak tengok A ni ialah flowworm. Apa? Sebab cikgu ada ajar awak ni duduk di luar, out, flowworm. Duduk di luar, out flowworm. So flowworm di luar. Fungsi dia apa? Mengangkut hasil fotosintesis sebab F hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Dan flowworm ni ada 4 jenis sel iaitu tiub tapis, sel rakan, gentian dan parenchyma. Kalau awak kata B ni gelang cambium. Gelang cambium. Dia ni memisahkan antara xylem dan flowworm. Tengok, flowworm duduk luar, xylem duduk dalam. So fungsi dia memisahkan. Okay, kalau awak kata C ni ialah xylem. Xylem duduk di dalam. Awak tengok ni, in, O, flowworm out. I, xylem in. So xylem ni dia terdapat di dalam batang. Sebab kita catch batang ni, okay? Okay, penebalan xylem tidak diangkut air. Awak ingat tak xylem ni angkut air, okay? Xylem angkut air dari akar ke daun. So dia nak angkut air, cikgu dah ajar awak, air ni sangat laju sebenarnya. Jadi bila dia nak angkut air, dia kena ada penebalan dinding sel oleh lignin. Dinding sel dalam xylem tu dia ditebalkan oleh lignin. Untuk apa? Untuk menguatkan salur xylem supaya tidak ranap di bawah tekanan yang diwujudkan oleh tarikan air. Okey?
Kalau awak kata D ni ialah empulur sebab duduk tengah-tengah. Kalau awak tak kenal empulur tu mana, awak bayangkan nenas. Okay, nenas kan bila kita dah potong-potong, tidak dia ada tinggal hak kerah tengah tu. Itulah empulur. So empulur ni digunakan untuk menyimpan makanan dalam tumbuhan muda. Empulur tidak hadir dalam tumbuhan tua, menjadikan bahagian tersebut berongga. So antara bahagian A, B, C, D, yang manakah terlibat dalam penebalan lignin? So jawapan dia C, sebab xylem kena ditebalkan oleh lignin sebab air ni tekanan dia sangat tinggi. Jadi dia nak tahan daripada ranak patah. Okey. Rajah 22 menunjukkan sejenis masalah kesihatan bagi sistem rangka otot. Sebenarnya soalan ni tak ada pelik pun. Dia dah cakap siap-siap. Dia kata ni ialah sistem masalah dalam sistem rangka otot. Ada dalam silibus kita, tak ada masalah pun. Apakah punca penyakit tersebut? Okey. Jadi, awak ada belajar kan? Ni tulang yang sehat. Okey, ni tulang yang sehat. Tapi yang ni awak tengok, awak perhati molek. Oh, warna biru dia dah kurang. Biru tu apa? Biru tu rawan. Biru tu rawan. Tengok tengah dia tak ada dah biru tu. So, bila kehausan rawan, penyakit tu ialah osteoarthritis. Osteoarthritis. Tapi, kalau macam ni, apa awak nampak tak dia bekok. So, cikgu cuba cari gambar yang lebih sama dengan lukisan tu. Awak nampak tak dia bekok dekat sendi ni? Dia bekok dekat kawasan sendi. Kita ni banyak sendi sebenarnya di seluruh tubuh kita. Sendi ni apa maksud dia? Sendi ni pertemuan antara tulang dengan tulang. Dia bukan menghubungkan tulang dengan tulang. Sendi ni apa? Sendi ni adalah tempat pertemuan. Temu. Tulang dengan tulang. So, inilah kawasan sendi. Tempat pertemuan tulang dengan tulang. Dia bukan menghubungkan, dia tempat temu. So, di mana-mana tempat tulang dengan tulang, hujung tulang dengan hujung tulang, itu adalah sendi. Jadi sekarang, sendi tu jadi bekok. Awak tengok ni, sendi dia jadi bengkak ni. So, tak ada benda lain lah. Arthritis rheumatoid. Okay, arthritis rheumatoid. So kita tengok, apa jadi arthritis rheumatoid? Berlaku apabila membran synovial. Ni kan membran synovial. Membran synovial pada sendi. Tak kisahlah sendi tu di jari ke, di pergelangan tangan ke, di kaki ke, menjadi bengkak dan sakit. Merah-merah, bekok. Okay, so dia ada penyakit arthritis rheumatoid. Awak nampak tak dia bengkak dan dia jadi radang. Okay, dia ni ada cara tak cikgu mengatasi? Dia tak ada cara, dia cuma ada ubat saja. Awak hanya boleh ambil ubat pelali atau ubat tahan sakit ataupun setiap kali awak kena tu, awak kena tuam dengan air panas. Ada ubat tak cikgu? Setakat ni tak ada lah, tak ada ubat lah. Dia cuma kena makan ubat tahan sakit. Dan mungkin cikgu pun tak pasti, mungkin sekarang ni dah ada teknologi terkini ke apa ke. Tapi apa-apa kena pergi jumpa doktor dulu. Okay, so kalau kata rawan jadi rapuh, salah. Sebab ni ialah penyakit osteoarthritis. Kalau kata penyusutan otot, itu ialah apa ni, muscle, apa penyakit tu? Cikgu tak ingat ni. Yang nama apa dah? Muscle, tak mari daripada cikgu ada. Yang penyakit yang lelaki sahaja tu. Penyakit ke apa ni? Tak ingat dah. Adeline, penyakit apa Adeline Syazlin? Dystrophy otot. Dystrophy otot. Okay, B tu dystrophy otot. Kalau kata tulang jadi berongga ringan, osteoporosis. So, mana jawapan dia? C. Boleh dah? Okay, so harap jelas lah Anis harap Anis faham lah tu. So kalau sakit tu kena tuam dengan air panas. Kalau lebih ni lagi, pergi jumpa doktor lah. Okay, seterusnya 35. Rajah 23 menunjukkan sendi lesung manusia. Okay, sendi lesung manusia dah. Apa cik kata sendi lesung manusia? Kalau awak perhatikan gambar ni, sebenarnya dia duduk dekat antara ni, lengkungan pelvis. Ni punggung ni. Ni, kawasan punggung ni, lengkungan pelvis. Okay, ni semua ni tulang pelvis, tulang punggung awak dengan apa ni?
paha awak. So tulang paha tu kita panggil femur. Sini lengkungan pelvis. So cuba awak gerakkan dekat tu, awak dapati dia sendi lesung, bukan sendi engsel. Dia sendi lesung sebab dia boleh bergerak 360 darjah, okay? Dia boleh bergerak semua arah. Okay, kemudian macam mana nak kenal P tu apa? So awak tengok, oh ni tulang, ni tulang. Jadi tulang dengan tulang, cikgu ajar dah ligamen. Ligamen iaitu tulang, menghubungkan tulang dengan tulang. Kalau awak kata tendon, tendon dia kena ada daging, dia kena ada otot. So tot, tendon. Tendon, tot. Menghubungkan otot dengan tulang. So kalau awak tengok P ialah ligamen. Okey, manakah berikut benar mengenai P? Okey, jadi cikgu pernah ajar juga awak, yang lain sama. Nampak tak awak sama? Ligamen kuat, tendon kuat, ligamen liat. Tendon liat. Ada benda yang tak sama. Tendon tak. Awak ingat gitu? Tidak. Tak. Tak apa. Tak kenyal. Ligamen kenyal, elastik. Boleh? Boleh ingat gitu? Semua kuat. Semua liat. Tapi tak kenyal. Tendon tak kenyal. T dengan T. Tendon tak kenyal. Ligamen kenyal. Okey. Ligamen, fungsi dia untuk beri sokongan dan kekuatan kepada sendi serta membolehkan tulang membekuk di sendi. Sebab tu ya kita boleh pusing-pusing tu tangan kita, paha kita sebab ada ligamen. Okey? Ligamen adalah elastik. Sebab tu gimnastik boleh pusing-pusing apa semua tu. Sebab ligamen adalah elastik. Membenarkan tulang bergerak pada sendi dan memastikan anggota manusia tidak mudah terseliuh. Itu fungsi ligamen. Memanglah dia menghubungkan tulang dengan tulang. Tapi kita nak tanya kenapa dia elastik? Sebab dia membenarkan tulang tu bergerak pada sendi. Maknanya masih bergerak pada sendi. Tak cabut. Tak seliuh. Sebab apa? Sebab ada ligamen yang elastik. Sebab tu gimnas dia boleh pusing-pusing kaki dia. Okey? Kalau awak kata tendon ni awak ingat benda ni je. Awak ingat dah pergerakan lengan awak. Cikgu ada sebut dah pasal ligamen. Tak ada ke? Kalau nak tarik lengan ke atas ke bawah, cikgu tak sebut ligamen, cikgu sebut tendon. Sebab apa? Awak ingat bila tarik daya tarik dipindahkan oleh tendon ke tulang. Okey, tengok deh. Apabila otot mengecut, daya tarikan terhasil. Pindah kepada tulang melalui siapa? Tendon. Sebab tu cikgu suka guna cara ni. Tarik, pindah ke tulang melalui tendon. Tarik, pindah tendon, tulang. Bolehkah tarik, daya tarikan terhasil, pindah melalui tendon kepada tulang? Okey? Jadi manakah berikut benar mengenai P? So jawapan dia A. Dia adalah kenyal dan kuat. Kerana kenyal itulah kita boleh pusing-pusing sendi kita tu. Okey, kita boleh pusing-pusing tulang. Sorry, bukan sendi deh. Boleh pusing-pusing tulang pada sendi menyebabkan anggota kita tidak seliuh. Okey, kalau kata menghubungkan tulang dengan otot, ini adalah tendon. Mengurangkan geseran, ini fungsi rawan. Kalau kata menghasilkan medali synovial, ini fungsi membran synovial. So jawapan dia A. Okay, 36, Raja 24 menunjukkan seekor cacing tanah. Apakah fungsi P? P ialah keta. Okey, apakah fungsi P? So jawapan dia C deh, mencengkam tanah semasa cacing tanah bergerak. Okey, so kita tengok sekejap lah bagaimana cacing ni bergerak. Cikgu ajar dah awak untuk mula-mula cacing tu nak bergerak, awak hafal benda ni je. Lik, sek, kepa. Lik, sek, kepa. Apa dia cikgu lik, sek, kepa? Li tu lingkar, otot lingkar. K tu kecup. Otot lingkar kecup. So lawan dia, awak ingat sendirilah kalau dah otot lingkar tu kecup, maka otot bujur mengendur. Sebab apa? Sebab cikgu ajar dia antagonistik. Kemudian apa yang terjadi? Sek tu segmen. Ke tu kecil, panjang. Awak hafal yang tu. Lepas tu masuk proses yang kedua, awak lawan benda ni.
Maksud cikgu apa versus, lawan, berlawanan. So awak tukar je lah. Oh tadi otot lingkar dah kecut, sekarang otot bujur kecut, otot lingkar kendur. Kalau tak di segmen jadi kecil, segmen jadi besar, tebal. Besar tu tebal lah. Panjang dia jadi pendek. Awak dah dapat markah dah. Berapa dah markah sini awak dapat? Awak akan dapat 3 markah. Sebab apa? Mula-mula awak kata cacing tanah ada otot lingkar dan otot membujur yang bersifat antagonistik. 1 markah. Kemudian awak pun ceritalah olik sek kepar. Otot lingkar kecut, otot bujur kendur, segmen badan jadi kecil panjang. Dapat markah yang kedua. Awak pun boleh buat lagi. Otot bujur kecut, otot lingkar kendur, segmen badan jadi kalau tadi kecil. Jadi besar tebal, pendek. Dapat markah yang ketiga. Okey, lepas dia kecut kendur apa semua, awak ingat benda ni. Bahagian anterior badan, okey, bahagian anterior badan ni bahagian depan dia. Awak nampak gambar ni, bahagian depan dia akan memanjang keta bahagian depan. Ingat kaki ya? Kaki bahagian depan cengkam tanah. Kaki, awak ingat gitu je. Keta, jangan kata sebut kaki deh. Keta bahagian depan cengkam tanah. Keta belakang lepas cengkaman. Itulah cara dia bergerak. Dapat ada 4 markah situ. Boleh dah, keta bahagian depan cengkam tanah. Keta bahagian belakang melepaskan cengkaman. Dan jadi pendek. Boleh? Okey. Okey, 37. Rajah 25 menunjukkan rangka manusia. Antara tulang berikut yang manakah sebahagian daripada rangka appendage. Okey. Kalau sistem rangka manusia kita ada 2 jenis lah, iaitu rangka paksi dan rangka appendage. Rangka paksi ni kalau tengok, yang ni cikgu ambil daripada buku teks form 4. Rangka paksi ni yang warna biru. Rangka paksi ni yang berwarna biru dan dia yang penting. Dia yang utama. Sebab tu dia panggil rangka paksi. So kalau rangka paksi ni ialah tengkorak. Yalah, kalau tak ada tengkorak tak jadi pula rangka ke? Tak ada tengkorak. Lagi tulang rusuk dan turus vertebra. Nampak tak dia warna biru? 1, 2, 3 adalah rangka paksi yang utama. Sebab tu dia panggil rangka paksi. Tak ada paksi tak jadi benda lain. Okay. Kemudian rangka appendage ni yang bersambung dengan rangka paksi. Apa dia? Ni lengkungan pektoral, anggota hadapan, lengkungan pelvis dan anggota belakang. So antara tulang berikut, yang manakah rangka appendage yang bersambung dengan paksi? Jawapan dia D. Apa D? Apa D? P dan R. Okey, P dan R. P, R. Kalau kata Q, Q tu tulang rusuk. Kalau P dan R. S tu betul juga sebab duduk sini, tapi sebab dia tak ada dalam pilihan jawapan So kita ambil P dan R. Boleh? Betul lah. Okey. Darajah 26 menunjukkan gerak balas kulit dalam persekitaran sejuk. Dia dah bagi siap-siap dah ni dalam persekitaran sejuk. So bila dalam persekitaran sejuk, dia kena tegak. Ingat. Awak ingat macam ni je. Bulu romaku tegak. Bulu romaku meremang. Tegak. Aku merasa seram sejuk. Cerita hantu ke? Awak ingat gitu? Cerita hantu. Aku merasa seram sejuk. Bulu romaku menegak. Awak ingat macam tu? Maknanya bila kita sejuk, bulu roma kita memang akan tegak. Okey. Apakah yang berlaku jika struktur art dicukur? Gelenyagi cukur pula dah. So, apa jadi? Apa jadi jawapan dia? C. Apa? Okey, kita tengok sekejap jawapan dia. Okey, dalam keadaan sejuk, awak tidak berpeluh kan? Ini semua ni yang cikgu ambil daripada nota. Awak ingat tak? Cara kawal atur suhu, dia ada kaedah fizikal dan dia ada kaedah metabolisme. Metabolisme ni yang melibatkan kelenjar-kelenjar. So yang ni melibatkan kaedah fizikal belakang ni. Ni ialah semua kaedah fizikal. Baru ni baru masuk ke ESA. Okey. So tengok dah. Bila keadaan sejuk awak tidak berpeluh. So kelenjar peluh tidak dirangsang.
tiada peluh dihasilkan menyebabkan kurang haba dibebaskan. Sebab apa cikgu kurang haba? Sebab haba tu kita perlu untuk memanaskan badan kita pada hari sejuk. Tengok lah ni lah, kita hari-hari hujan kan, awak tak berpeluh. Jadi haba yang tak keluar tu digunakan untuk memanaskan badan kita pada hari sejuk. Okay. Yang kedua, pada hari sejuk, kapilari darah awak mengecut. Awak ingat gini, bila sejuk semua mengecut belakang. Awak ingat gitu, bila sejuk semua mengecut. Okay. Jadi kapilari darah awak mengecut, menyebabkan diameter dia berkurang. Bila diameter kurang, aliran darah yang nak pergi ke kulit pun berkurang. Darah-darah tu bawa ke apa? Darah bawa haba. So bila aliran darah ke kulit kurang, maka haba pun terselamat lah. Apa maksud cikgu haba terselamat? Haba kurang disingkirkan ke persekitaran sebab haba tu kita guna untuk memanaskan badan pada hari sejuk. Faham ke? Bila kapilar darah mengecut, diameter dia jadi kurang. Bila diameter kurang, darah yang pergi ke kulit pun kurang. Kurang haba dibawa ke kulit, kurang haba hilang ke persekitaran. Okay. Yang keempat, bila hari sejuk, awak ingat saya kata tadi bila hari sejuk semua benda mengecut. Otot erektor mengecut. Menyebabkan bulu roma jadi tegak. Bila bulu roma jadi tegak, sepatutnya macam ni cerita dia. Okay, yang ni yang terjadi deh. Bila udara datang, dia terperangkap. Udara datang, terperangkap lagi. Apa cikgu terperangkap? Sebab bulu awak straight, tegak. Udara datang, terbentuk lagi lapisan udara. Makin lama, satu lapisan udara tebal terperangkap antara bulu roma. Jadilah lapisan udara tebal. Jadi lapisan udara tebal ni dia akan jadi penebat haba. Sebab bila haba dibawa oleh kulit sampai dekat sini haba akan keluar. Tapi sekarang haba tak boleh keluar. Haba tak boleh keluar sebab ada lapisan udara tebal. Jadi kurang haba dihilangkan melalui sentuhan dan sinaran. Haba tak boleh nak keluar sebab ada bulu roma tebal. Tapi bila awak cukur, jadi apa? Lebih banyak haba hilang ke persekitaran. Bila awak cukur tak ada bulu, jadi dia akan keluar. Contoh macam ni lah. Ada ke dalam Facebook baru ni, dia cukur bulu kucing. Dia buat trend lah ni, buat corok-corok. Awak bayangkan kesiannya dekat kucing tu. Allah buat bulu untuk apa pada kucing tu. Jadi bila cukur, sejuk lah dia. Sama juga macam biri-biri kan. Orang ambil bulu tu, cukur bulu dia untuk buat pakaian. Dia ambil masa lama tu untuk tumbuh bulu dia balik. So bayanglah kalau hari sejuk, musim sejuk, kesian dia. Okay. Jadi lebih banyak haba hilang ke persekitaran. Okey, 39. Rajah 27 menunjukkan nefron manusia. Okey, P tu apa? P ialah kapsul Bowman. Ingat tak kapsul Bowman dengan glomerulus berlaku proses ultraturasan dah. Dekat sini berlaku proses ultraturasan, P ultraturasan. Okey. Nanti baca sendirilah kalau cikgu cerita hak ni malam ni panjang dah. Okey, dekat Q ini ialah TBP, tubul berlingkar proksimal dah. So di sini berlaku penyerapan semula. Di sini Lee Kuan Yew penyerapan semula. Dekat tubul berlingkar distal pun penyerapan semula. Dekat sini dengan sini, tubul berlingkar distal dengan ductus pengumpul barulah berlaku proses rembesan dah. Berlaku rembesan. So soalan tanya, apakah yang terjadi kepada darah di P dan asid amino di Q? Kepada darah di P, maknanya dia akan ultraturasan, dia akan dituras. Yang berlaku dekat asid amino di Q ialah asid amino tu protein, dia kena masuk balik dalam kapilari darah. So dia kena serap semula masuk dalam kapilari darah. Cikgu, kalau dia tak masuk jadi apa? Jadilah protein tu bergerak sini.
Tak masuk lagi, protein bergerak di sini. So bila sambil-sambil bergerak dia akan jadi butir-butir, tokok-tokok, lama-lama jadi batu karang. Okay, dia akan jadi batu karang dalam ginjal ataupun dia akan keluar melalui air kencing. Maknanya dia tak masuk balik, maknanya ada kegagalan ginjal. Sebab apa? Awak baca baliklah deh. Sebab di sini ada nota cikgu. Bila sampai dekat tubuh berlingkar proksimal ni, cikgu ada tulis sini. Semua glukosa, semua asid amino, semua vitamin, sedikit garam mineral akan diserap semula, kena masuk balik dalam kapilari darah. Dia kena balik semula dalam kapilari darah secara pengangkutan aktif. Cikgu, kalau glukosa tu tak masuk balik, glukosa tu kalau dia tak masuk balik, dia akan jadi, kita kencing dia keluar, so jadilah penyakit kencing manis. Sebab apa kencing tu jadi manis? Sebab ada glukosa. Sepatut sini glukosa masuk balik belakang tu. Sini pun asid amino kena masuk balik semula dalam kapilari darah. Sebab kalau dia tak masuk, dia akan jadi sama ada batu karang ataupun kencing tu jadi berbuih, ada protein. Ada asid amino. Yalah deh, nanti baca baliklah yang ni. Okey. Soalan seterusnya 40 dah ni. Seorang petani ingin memasarkan buah pisang daripada ladangnya untuk memastikan semua buah pisang itu masak serentak. Petani itu menyembur buah pisang dengan hormon. Ingat tak cikgu kata? Etilina ni satu-satunya hormon dalam bentuk gas. Lah ni dia ada bentuk berbiji, bentuk biji, dia ada sembur, ada bentuk biji. Kita masuk je benda ni, letak dalam kotak, ada buah-buah, nanti benda ni akan keluar etilina dan masak. Ataupun cara semula jadi, nampak tak ni orang buat ni. Dia nak masakkan pisang, dia letak apple dalam satu plastik tertutup macam ni, letak apple yang sudah masak, letak pisang. Duduk sekejap dengan pisang-pisang tu masak. Ataupun ambil pisang letak dengan apple yang tak masak. Pisang tu gas yang keluar daripada pisang masak tu akan memasakkan buah. Okey? Mana-mana boleh berlaku. Kalau boleh letak dalam bekas yang tertutup. Okey, jadi hormon etilina. Okey, so kita tengok sikit. Dia boleh merangsang pisang, membebaskan hormon etilina. Bila kita masukkan benda ni, dia akan merangsang pisang-pisang lain, membebaskan hormon etilina. Hormon etilina adalah hormon dalam bentuk gas, iaitu yang mempercepatkan pemasakan pisang. Macam mana cara dia buat? Dia memecahkan pigmen hijau klorofil. Awak tengok tak? Ni semua warna hijau. Kemudian bila awak masukkan gas etilina, dia akan pecah ni pigmen-pigmen hijau ni, menyebabkan perubahan warna dari hijau menjadi kuning. Itu yang pertama dia buat. Yang kedua, dia akan menguraikan, dia akan memecahkan kanji menjadi glukosa gula. That's why lah bila dah masak dia akan jadi manis. Buah akan jadi manis. Itu yang kedua dia buat. Yang ketiga, dia akan pecahkan selulosa yang kuat tu menjadi lebih lembut. Sebab tu bila pisang yang dah masak, manis dan lembut. Kalau yang macam ni kerah, hijau, tawar. Nampak tak beza tadi? Okey. Soalan 41. Rajah 28 menunjukkan suatu ringkasan spermatogenesis. Kumpulan sel manakah yang mempunyai bilangan kromosom haploid? Okey, so cikgu ada ajarkan bila haploid maknanya bermulanya meiosis. Okey, tengok dah sel germa primordium. Kita ambil lah sel germa primordium. Sebenarnya sel germa primordium ni berjuta-juta dalam testis. So kita ambil satu sel germa primordium, menjalani mitosis berulang kali. Tengok seekor menjalani mitosis sekali. Seekor menjalani mitosis sekali. Seekor menjalani mitosis sekali. Sebab tu dia panggil berulang kali. Okay, ni baru satu ni sel germa primordium. Sebenarnya setiap sel germa primordium menjalani mitosis berulang kali, menghasilkan 4 spermatogonium. Bila sebut mitosis, tengok masih lagi 2N. Boleh? Okay. Kemudian spermatogonium, cikgu ambil pula so. Dia sebenarnya semua ni berkembang belaka. Tapi kita ambil so je. Spermatogonium berkembang. Bila cikgu sebut berkembang, masih lagi mitosis sebenarnya. Mitosis. Berkembang ke? Okay. Jadilah spermatosit
primer. Masih lagi 2N. Spermatosit primer menjalani meiosis 1. Bila sebut je meiosis, awak tengok. Meiosis pula peringkat 1. Meiosis pertama, jadilah 2 sel anak. Okay, jadi dia tanya, mana hak ada? Mana hak ada? Haploid. So dia bermula dekat S lah. Sebab spermatosit sekunder. Menghasilkan spermatosit sekunder. Dia bermula dekat art lagi. Okey, art tu. Spermatosit primer menjalani meiosis 1. Okey, kemudian spermatosit primer menjalani meiosis 1 menghasilkan ni spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ni pula menjalani meiosis 2. So di sini meiosis 2. Meiosis 2 tidak menghasilkan 4 sel anak. So jadilah spermatik. Spermatik kemudian dia pun mulalah membeza, mengkhusus, jadilah sperma. So jawapan dia S dengan T. Boleh? S dengan T, jawapan dia D. Okay, Rajah 29 menunjukkan perkembangan folikel dan perubahan hormon dalam kitah haid manusia. So kalau awak tengok sini, senang je. W ni apa? Mesti dah gana-gana kitah haid kita kena mesti bermula dengan FSH. FSH hormon perangsang folikel. So dia berkembangnya folikel. Nampak lagi FSH? Hormon perangsang folikel, merangsang perkembangan folikel. Nanti folikel itu sendiri yang merembes estrogen. So Y ialah estrogen. Apa cik kata gitu? Awak tengok graf lah. W untuk merangsang perkembangan folikel. Bila folikel tu sedang berkembang, dia sendiri akan merangsang estrogen. Okey, folikel tu sendiri merembeskan estrogen. Okay. Estrogen untuk apa? E dengan E. Nampak? Bila estrogen dah keluar, dia dah baiki dinding endometrium. Baiki dinding endometrium. Dan mekanisme suap balik positif bila estrogen tinggi, LH akan tinggi. So nampak tak? Bila estrogen tinggi, LH pun tinggi. LH untuk apa? Untuk ovulasi. Tengok, berlaku ovulasi bila LH tinggi. Dan terbentuk, bila dah ovulasi, dia terbentuk korpus luteum. Korpus luteum merembeskan Z. Z ialah progesteron. Progesteron untuk apa? Cik kata dia takut pregnant. Dia takut sudah bila dah pregnant, maknanya berlaku persenyawaan. So dia akan buat apa? Dia akan tebalkan dinding endometrium. Untuk apa? Untuk penempelan. Jadi semasa progesteron tinggi, FSH direncat. Sepatut benda ni kan, ni si Fin ni dalam kepala awak dah berlaku ni. So jawapan dia B. Antara berikut yang manakah benar tentang W, X, Y dan Z. So W, FSH, X, okay, LH, Y, estrogen, Z, progesteron. Okey, 43. Rajah 30 menunjukkan keratan membujur hujung akar tumbuhan bila sebut akar yang bawah ni zon pembahagian. Ingat tak cikgu ada sebut hujung akar, hujung pucuk mengandungi meristem apex. So hujung ni lah yang buat pembahagian, membahagi. Kemudian masuk zon yang kedua dia akan menjadi panjang. Masuk zon ketiga ni lah dia akan buat DY/DX, pembezaan. Gapo cikgu membeza? Membeza ni ialah dia berubah bentuk. Dia sudah berubah bentuk. Dia sudah berubah struktur. Dia sudah jadi sel yang khusus. Sebab tu kita panggil pembezaan dan pengkhususan. Sebab dia sudah berbeza. Tak sama dah. Dia dah jadi banyak ni. Dia dah jadi bentuk macam ni, bentuk macam ni. Ada yang jadi gini, ada yang jadi macam ni. Maknanya dia dah ada bentuk yang berbeza. So mestilah bila bentuk berbeza, dia menjalankan fungsi yang berbeza. Okay, so sel yang manakah dijumpai dalam zon 3? So zon 3 awak pun tak kenal pula. P ni gapo, Q ni gapo, R ni gapo, S ni gapo pula. Okay, so jawapan dia A. Apa cik kata A? Ini ialah trakit. Trakit ada dalam xilem. Tidak xilem angkut air. Sebab tu dia duduk dekat akar. Angkut air. Apa kata? Okay, A, P dan Q. Apa cikgu jawab Q?
Q ni kan xylem ni. Ni ada lubang tempat air nak lalu tadi. Kata laluan sempit tadi. Ha. Tepi ni ditebalkan oleh lignin. Okey? Ha. Kalau kata art tu apa? Ni art ni sel biasa ni. Sel biasa. S pun sel dekat zon pembahagian. S duduk dekat zon pembahagian. A duduk dekat zon pemanjangan. P dan Q dia sudah berbeza dah. Ada yang jadi trakik, ada yang jadi xylem. Sudah masing-masing dah berbeza bentuk, berbeza fungsi. So jawapan dia A. Okey, 44. Rajah 31 menunjukkan keratan rentas karpel. Karpel sama dengan pistil dah. Nama kata tak ada buku pula. Karpel dan pistil ni adalah perempuan. Okay? Organ perempuan bagi suatu tumbuhan. Antara struktur berlabel A, B, C dan D yang manakah merupakan gamet betina. Dia kata gamet betina. Telur tino. Okey, so kalau kata A ialah dia bunga dah, gamet jantan jatuh, nanti dia akan membentuk tiup, dia nak masuk sini. Kan, ingat? Okey, so kalau kata tiga ni ialah 3 sel antipoda, dia akan merosot nanti. Kalau kata cikgu ni dua ni, itu ialah nukleus. Mana sel telur? Tino, sel telur ialah D. Sel telur tu gamet betina. Hak ni pun betul tapi dia adalah nukleus. Dia tanyalah ni sel telur. Sel telur tu gamet tino. Jadi jawapan dia D. Okey, so kita baca sikitlah apa yang akan terjadi. Apabila tiub debunga menembusi ovul menerusi mikropil, nukleus tiub merosot. Oh ingat tak? Yang ni ialah nukleus tiub. Di hujungnya nanti akan ada 2 gamet jantan. So dia kata apabila tiub debunga menembusi ovul. Dia pecah lah, dia masuk dah ovul. Nukleus tiub yang tunjuk jalan tadi akan merosot. Nukleus tiub yang tunjuk jalan akan merosot. Dan hujung tiub debunga pecah. Bila pecah, barulah 2 gamet jantan boleh masuk. 1 gamet jantan akan bersenyawa dengan 2 nukleus kutub. Ni, C ni. 1 campur 2. Maka jadilah nukleus ada 3, maka jadilah nukleus triploid. Okey. Manakala 1 lagi gamet jantan bersenyawa dengan 1 sel telur ni, D ni. Maka jadilah anuk. Anuk tu apa? Zygote. 1 campur 1, 2. So zygote diploid. Jadi sebab itulah kita panggil persenyawaan ni persenyawaan ganda 2. Sebab 2 kali dia bersenyawa. Okey, nukleus triploid dia akan menjalani mitosis membentuk tisu endosperma. Ingat tak yang awak buat mangga itu? Awak dapat biji mangga, awak buka hak warna putih tu. Itu ialah nukleus triploid yang sudah menjadi tisu endosperma. Nampak ni? Ni hak putih ni. Kalau buka butir dia itu kan warna putih. Itu adalah tisu endosperma. Tisu endosperma ni simpan makanan untuk perkembangan dan percambahan biji benih. Biji benih tu siapa? Biji benih itulah zygote diploid, embryo, baby dia. Okay? Zygote diploid tu kita panggil biji benih. Biji benih tu baby, embryo. Jadi dalam embryo tu nantilah akan ada pucuk dengan akar. Okay? So jawapan dia D. Berapa D? D tu sel telur, gamet betina. Okey, 45, ada 5 soalan lagi. Seorang lelaki dengan kumpulan darah A heterozygote. So bila A hetero maknanya, ingat tak cikgu kata kita ada kumpulan darah A, B dan O. A dan B adalah dominant. O automatic recessive. Dia darah resesif. So bila dia kata lelaki tu darah A tetapi hetero. So maknanya tak sama. Jadi dia jadi AO. Berkahwin dengan seorang perempuan dengan kumpulan darah B hetero juga. So maknanya BO. Okey. Kemudian menghasilkan gamet AO, BO dan awak buatlah persenyawaan rawak susun comel macam ni. Okey. Kemudian dapatlah darah AB, darah A, darah B, darah O. So jawapan dia mana? Jawapan dia boleh mendapat mana-mana kumpulan darah A, B, AB dan O. Maksudnya anak dia akan ada belaka darah. Okey? Darah mana-mana lah.
Okey. Yang ni pula, dalam tumbuhan, biji berwarna hijau dikawal oleh alel resesif. So automatik. Oh, dia ni hijau resesif selalu. Okey. Sebatang pokok dengan biji berwarna hijau dikacukkan dengan sebatang pokok heterozygot dengan biji berwarna kuning. Heterozygot tapi kuning. Maknanya kuning tu, kuning tu dominan. Sebab dia dah bagi tahu dah, dia kata hijau tu resesif. So hijau K kecil lah, dia jangan buat huruf. Jangan pula buat huruf H, nanti bengong nak kacuk. Ni kan satu ciri je. Bila cikgu sebut ciri biji, ciri warna biji, dia kata ciri warna biji, maknanya so ciri dah. So maknanya K besar, kuning, dominan. Hijau, K kecil lah kak. Jangan buat H pula. Kalau awak buat dua huruf, bermakna ada dua ciri. Lo ni dia kecek pasal warna biji. So bila warna biji je dia ada oyak, maknanya so ciri. Jadi lo ni kena tentulah kuning tu dominan K besar. Hijau dia kata dah K resesif, so K kecil. So dia ada bagi tahu kan, dia kata dikacukkan, dia kata sebatang pokok dengan biji berwarna hijau. Maknanya hijau resesif, K kecil lah. Dikacukkan dengan sebatang pokok hetero. Hetero maksud dia tak sama. Maknanya kuning. So maknanya K besar, K kecil. Hetero maknanya dia tak sama. Okay, so dapatlah K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Awak kacuk, so awak akan dapat pokok dia kuning, hijau. So dapatlah 50-50. Dia nak ke barang kalian, maka dapatlah B. Okay. Kalau awak tak pandai lagi nak buat kacuk-kacukkan macam ni, awak cari dalam buku SPM, soalan dia biasanya 45 ke atas nombor dia. Nombor soalan biasanya 45 ke atas, awak terus buat. Lepas tu check jawapan. Terus buat, check jawapan. Awak ambil hak tahun-tahun tu. Awak terus buat soalan ni. Biar kacuk, biar boleh buat. Okay, sebab sayang soalan ni. Okay, soalan 47. Rajah 32 menunjukkan satu karyotik bagi manusia dengan mutasi kromosom. Apa dia sebut mutasi kromosom? Sebab dia kacau bilangan kromosom. Kalau dia kacau genetik, mutasi genetik. Ni dia kacau kromosom. So awak carilah 2, tiba-tiba nombor 21 ada 3. Cikgu ajar dah, okay? Kalau dia kacau autosom, semua ni autosom deh. Semua ni autosom. Kalau dia kacau hak ni, barulah kena hati-hati. Sebab ni dia kacau kromosom yang membawa jantina. Yang ni dia kacau autosom. Dia kalau kacau autosom, tak ada penyakit lain dah. Sindrom Down. Cikgu gapo autosom? Awak ingat tak? Daripada 23 bilangan kromosom dalam sperma, dalam ovum, 22 membawa maklumat tentang warna mata, tentang benda-benda lain lah daripada mak awak ataupun daripada ayah awak. 22 ni dia tentang maklumat genetik, warna rambut, warna mata dan sebagainya. Tambah satu lagi kromosom belakang ni, hadut sini, membawa tentang jantina. Apa cik kata jantina? Kalau besar X, kalau kecil Y. So maknanya nombor 23 tu untuk menunjukkan jantina. Sebab tu kita panggil sini kromosom seks. Seks tu jantina. Kalau 22, autosom. Autosom ni ialah kromosom yang membawa maklumat yang tidak berkaitan dengan jantina. Kromosom seks ialah kromosom yang membawa maklumat pasal jantina. Sebab tu kita nak tahu jantina, kita tengok dekat nombor 23 ni. Jadi kalau dia kacau autosom, maka tak ada benda lain. Dia adalah sindrom Down. Dan kita boleh baca ni, oh budak ni ialah sindrom Down tetapi lelaki. Kenapa cik kata lelaki? Sebab X, Y. Kromosom besar X, kromosom kecil Y. Boleh. So cara nak tulis dia lagu mana cikgu? Sebab dia ada 47 kromosom. So sebab dia lelaki, 45, 46, 47. 45 campur X, Y. Lelaki. Ciri dia terencak akal, dahi lebar, hidung penyek, mata sepet, lidah terjulur besar. Okay? Dia terjulur keluar.
dan keimunan yang rendah terhadap penyakit. Ingatlah ciri-ciri dia ni. Terencak akal, dahi lebar, hidung penyek, mata sepek, lidah besar. Okey, apa dia jadi lagu ni? Kenapa ada penyakit sindrom Down ni? Sebab ingat benda lain, cikgu ajar dah bawah ni. Gentian gelendung tak ada. Gentian gelendung gagal berfungsi. Bila? Anafasa 1 atau anafasa 2. So bila tak ada gentian gelendung, boleh tak dia nak berpisah? Kromosom gagal berpisah, kita panggil dia tak disjungsi, menyebabkan sama ada, ingat ada cikgu ajar ni, sama ada dia terlebih satu atau sama ada dia terlebih satu atau berkurang satu. Orang normal 23 ke? So bila dia terkurang satu dia jadi 22, terlebih satu dia jadi 24. Jika berlaku persenyawaan antara gamet normal, katakan hak ayah normal 23, bersenyawa dengan hak mak ovum 24, maka dapatlah 47. Okey, dapatlah 47, dapatlah anak sindrom Down. Okey, soalan 48. Trait manakah yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan persekitaran? Dia dapat oleh faktor genetik tetapi boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. So tak ada benda lain lah, iaitu variasi selanjar. Kita baca sekejap. Variasi selanjar ni merupakan perbezaan ciri yang tidak jelas dan tidak ketara dalam kalangan individu spesies yang sama, menunjukkan ciri perantaraan. Awak ingat tak cikgu susung awak? Cikgu susung awak kan, cikgu kata, okay, katakan contoh ni Zulaika, ni Atira, okay, hak pendek dulu. Ni Farhana, okay, cikgu susung hak tinggi-tinggi. Ni Syazling, Iman, lagi siapa lagi? Fasha, tinggi-tinggi belakang ni. Siapa lagi hak tinggi? Lepas tu kita ambil, lepas tu, okay. Siapa lagi tinggi ni? Cikgu pun lupa dah ni. Bila kita susun. Eddie tinggi. Eddie duduk sini lah. Eddie duduk sekolah. Eddie duduk sini. Okay. Jadi bila cikgu susung lagu ni, awak nampak tak? Daripada pelajar paling rendah Zulaika nak pergi kepada Fasha, ada beza tak? Tak ada beza ke? Dia kata merupakan perbezaan ciri yang tidak jelas dan tidak ketara. Maknanya antara Zulaika nak pergi ke Fasha tu perbezaan tak ketara sangat. Dan dia ada ciri perantaraan. Maknanya nak sapa ke Fasha tu ada lagi ciri-ciri tengah ni. Ada Farhana, ada Eddie, ada belakang, Iman ada belakang dalam ni. Okey, jadi kebanyakan murid mempunyai ketinggian sederhana dan bilangan murid yang terlalu rendah, terlalu sedikit adalah sangat sedikit. Maknanya kita tengok lebih kurang je. Dan bila kita buat graf, kita akan dapat graf bentuk loceng. So kita panggil dia taburan normal. Dan ketinggian ni adalah satu contoh yang bersifat kuantitatif. Maknanya kita boleh ukur. Dan tetapi dia boleh dipengaruhi oleh persekitaran. Maksud cikgu katakan contohlah, kalau katakan contoh awak ni masih kanak-kanak lagi, walaupun awak rendah, awak minum susu banyak, makan sayur banyak, maybe persekitaran tu, pemakanan awak menyebabkan awak jadi tinggi. Okay, jadi contoh-contoh bawah variasi selanjar ialah ketinggian. Okay? Bukan katanya selamanya kita bodoh bila kita bergaul dengan orang cerdik, kita pun cerdik juga. Berat badan, katakan contoh awak ni gemuk, tapi bila awak berada dalam persekitaran yang sihat, semua orang jogging, awak pun terikut-ikut, awak jadi kurus lah. Tetapi benda ni kena ingat dia tidak kekal sebab dia hanya dipengaruhi oleh persekitaran. So jawapan dia A, warna kulit. Kalau kata kumpulan darah, variasi tak selanjar. Jantina, variasi tak selanjar. Kebolehan menggulung lidah, variasi tak selanjar. Sebab ni memang ketara perbezaan dia. Memang ketara. Kecuali sajak deh. Okey, 49. Antara berikut bahan kimia manakah merupakan ejen mutasi? So ingat cikgu ajar awak juga mutasi ni ada dua jenis, iaitu ejen fizikal dan ejen kimia. Kalau ejen fizikal ni semua jenis sinar. Sinar X, sinar ultra ungu, sinar gamma, sinar radioaktif. Kalau ejen kimia melibatkan bahan kimia, benzena, formaldehid, asbestos, karbon tetraklorida, gas mustard, dalam tembakau, pewarna, pengawet, perisa,
Dan pesticide. So jawapan dia B. Apa B? 1, 2 dan 4. 1 asbestos, 2 benzena, 4 formaldehid. Cikgu apa karbon monoksida salah? Karbon monoksida ni dia ni yang apa gas dalam kebocoran kereta, dalam asap rokok. Dia nak ejen mutasi. Okey, dan soalan last, antara berikut yang manakah tidak menyebabkan variasi? Yang ni cikgu dah terangkan masa esei, tak silap cikgu deh. Variasi boleh disebabkan oleh faktor genetik. Yang ni faktor genetik je. Dan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Maknanya kalau dia dapat hak ni, dia tak dipengaruhi oleh persekitaran. Maknanya kalau awak dah dapat benda ni kerana faktor genetik, jangan haraplah faktor persekitaran tu mempengaruhi dia. Faktor genetik menyebabkan perubahan berlaku pada kandungan genetik pada individu spesies sama. Akibatnya terjadilah variasi dari segi genetik. Tengok adik-beradik awak, walaupun datang daripada genetik mak ayah yang sama, tetapi kerana adanya faktor genetik ni jadi lain-lain. Kenapa? Mungkin awak dapat semasa penggabungan semula genetik melalui pindah silang. Ingat dah cikgu ajar itu, pindah silang mungkin dekat tengah, mungkin dekat hujung ekor dia, mungkin dekat mana-mana. So dia masa telah dia dapat maklumat genetik yang baru. Ataupun semasa tersusun, penyusunan rawat kromosom homolog. Cikgu ada ajar juga kan? Mungkin besar kecil, kecil besar. Tak jadi gitu, mungkin besar-besar, kecil-kecil. Kita tak tahu dia bersusun macam mana. Yang ketiga, persenyawaan rawat secara rawat ni. Mungkin semasa bersenyawa tu kita tak tahu sperma jenis mana yang bersenyawa dengan ovum mak kita. Awak kata, mestilah dapat sperma jenis X sebab tu bersenyawa dengan mak X. Yelah, tapi sperma ni ada berjuta-juta. Tak tahu sperma hak bawa maklumat genetik mana. Okey, dan akhir sekali dah bersenyawa. Tetapi berlaku pula mutasi genetik. So, semua-semua tu menyebabkan berlakunya variasi. Jadi jawapan dia, yang manakah tidak? So, yang manakah tidak? Pemisahan kromatik beradik. Okey, so kita dah habis soalan Terengganu. Jadi untuk next kelas, jangan lupa hari Selasa kita akan buat Negeri Sembilan. Tak silap cikgu deh, cikgu dah hantar, so minta awak print out lah. Okey. Okey, Assalamualaikum. Lama dah cikgu mengajar ni. Terima kasih cikgu. Nanti cikgu hantar. Thank you cikgu.